أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Yang dihormati lagi dilahirkan Fadil Datuk Ustaz Muhammad Azim bin Ilyas Al-Hafiz selaku penceramah jemputan kita pada malam ini. Yang saya hormati Ayahanda Pengerusi Surau Darul Anak Tuan Haji Matai bin Hassan. Yang saya hormati Cik Ma'azhan bin Matai selaku Pengerusi JBKK Kampung Tanjung Kapong Jibau, seluruh ahli dan kuasa surau, seluruh ahli dan kuasa JPKK yang menganjurkan ceramah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi tahun ini, tuan-tuan pimpinan masyarakat, para ahli ulama yang hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, kali belum kali pertama Datuk hadir ke surau ini. Saya rasa kalau di bawah ni mungkin Datuk kalau Datuk kampung surau Tanjung Kapong ni ataupun untuk jalan Lubuk Kawah dewasanya hilang kali pertama kali pertama Datuk main ke sini. Dan alhamdulillah, inilah sejarah kali pertama orang kampung Tanjung Kapong, walaupun surau di hujung kampung tapi ramai malam ni, alhamdulillah. Sebab nak tengok handsome-nya Datuk Kazim malam ni. Satu yang kedua. Yang kedua, saya pun tengok tadi Datuk main jarak, Datuk ni dia pakai kurta. Tiba-tiba malam ni Datuk dia pakai kurta. Tak buang you. Selalu saya berjumpa dengan Datuk, dia pakai baju batik, baju kemeja, baju bunga-bunga. Sebab saya kenal Datuk ni dalam hati ada taman. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, bukan yang kita nak tengok handsome-nya Datuk Kazim kita malam ni, tetapi kita nak mengambil ibrah daripada peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Yang wasallam. mana tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan anugerah yang terindah dalam kehidupan kita. Walaupun abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, maklum-maklum sekalian, takkan pun nak tengok, nak tatap, nak kenal muka Nabi, tetapi dalam jiwa kita sayang ke Nabi sampai insya-Allah ke akhir hayat kita. Insya-Allah kita doa-doa. Tuan-tuan sekalian, malam ini insya-Allah sebelum kita nak pergi lebih jauh, sama-samalah kita membuka pertemuan pada malam ini. Sama-samalah kita membaca surah Al-Fatihah untuk kita nak hadirkan bacaan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh Sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ahli ulama dan seluruh ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang telah pun pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah sebelum kita meneruskan buat bicara kita pada malam ini, saya nak persilakan
adinda saya, saudara Akram, mana dia? Ada. Untuk sama-sama kita mendengar alunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ini. Ibu silakan. Ada pelancaran kutipan rumah? Tak ada? Ada juga tu. Oh. Cuma konsep malam ni saya bagi kat Datuk setengah jam permulaan. Itu saya buat pengumuman sikit tentang surau apa semua. Lepas tu setengah jam yang kedua tu kesimpulan rumusan daripada apa yang kita bincang malam ni. Macam tu lah. Okey, baik. So, Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Sallallahu alaihi. Terima kasih kepada ayah saya, saudara akram yang telah pun mengalunkan bacaan ayat suci Al-Quran Karim untuk mudah-mudahan insyaAllah dengan apa yang telah pun dialunkan tadi, mudah-mudahan majlis kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. Tuan-tuan sekalian, insyaAllah pada malam ini kita kuasa surau ucapkan jutaan terima kasih kepada pengamal-pengamal media bebas yang hadir pada malam ini untuk sama-sama memeriahkan suasana dan juga bertindak sebagai ejen dakwah buat secara langsung line internet sendiri, bawa mai peralatan sendiri. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak yang saya dapat tahu ada satu page daripada page penuntut ilmu. Jadi yang lain itu ini daripada Cinta Ilmu dan lagi ramai dari kawan yang lain. Terima kasih banyak-banyak dan yang sudah pasti ada tu mikrofon yang ada pada tu ni daripada RPM. InsyaAllah siaran ataupun majlis kita pada malam ini akan dipancarkan di dalam ruangan Radio Malaysia Kedah FM yang mana setiap pukul 2 petang insyaAllah kita akan mendengar keratan-keratan intisari-intisari daripada ceramah-ceramah dan majlis-majlis ilmu yang mana Radio Malaysia Kedah FM untuk jelajah seluruh negeri Kedah untuk mendapatkan bahan-bahan ilmiah bagi disampaikan kepada seluruh
masyarakat dan rakyat di Kedah dan khususnya di utara semenanjung Malaysia ini. Jadi pada kesempatan ini juga saya ambil kesempatan untuk nak mengobatkan dan juga nak minta yang terbaik daripada pengamal media yang hadir pada malam ini untuk sama-sama mengambil nombor akaun surau untuk boleh dicatatkan di dalam posting secara langsung masing-masing melalui akaun Bank Islam atas nama dan kuasa surau Darul Anak. Nombor akaun 0203909052. Saya ulangi, mungkin ada yang sedang menonton, kalau ada yang nak menyumbang untuk tujuan tabung pembangunan surau ini, boleh menerusi akaun Bank Islam 0203-910-090552. Jadi mudah-mudahan, terima kasih banyak-banyak kepada mungkin yang akan menyumbang dan akan membantu pembangunan surau ini. Sekali lagi dengan Kota Surau mengucapkan jutaan terima kasih. Tuan-tuan sekalian, saya tidak mau untuk melengahkan masa yang sudah pastinya tuan-tuan semua nak mendengar apa yang akan disampaikan oleh Fadil dan Ustaz Khairi Ilyas pada malam ini. Terpampang di depan tuan-tuan tajuk tentang kita nak memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya dah sebut dah, kita sangat bertuah menjadi umat Nabi kerana kita diutuskan seorang Rasul yang sangat indah, yang memberikan kita mesej yang jelas untuk kita berada menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim yang sejati. Jadi alhamdulillah untuk 30 minit yang pertama ini Datuk, kita nak serahkan kepada Datuk untuk sama-sama menceritakan seberikan Rasul yang berindah ini daripada beliau, daripada baginda Nabi dilahirkan sampailah ke peringkat yang mungkin kita belum mengenali Nabi secara sepenuhnya. Mungkin yang kita dengar setakat Nabi nikah dengan Khadijah, Nabi berniaga dan sebagainya. Mungkin ada lagi sejarah-sejarah sirah Nabi yang mungkin kita kena ulang kaji balik pada malam ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Jadi serah pada Datuk untuk memulakan majlis kita pada malam ini. Bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz pengacara majlis yang saya muliakan, seluruh ahli-ahli jabatan kuasa surau, tuan-tuan pegawai-pegawai surau, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Ada orang tegur Ustaz, tek baju tak buang, baru beli Ustaz. Beli guru tu. Beli kat guru. Kalau buang orang tak tahu kata bau. Tu yang tak buang saja, nak abang baru beli. Saya tak buang, dia pun main tutup dengan speaker mikrofon pula, tak nampak apa. Tu riak orang tak buang orang tak. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, terima kasihlah. Ya, saya ingatkan buat kat luar, kalau kat luar boleh menyanyi, buat dalam tak boleh. Saya seronok bila tengok kita ni sebut Maulidun Nabi, ya Allah, ramainya, seronoknya. Hak sihat mai, hak tak sihat pun mai. Seronok pasal apa? Sebab kita nak tunjuk kita ni cinta pada Nabi SAW. Kita nak selawat, kita nak ingat pada Nabi, mudah-mudahan Nabi ingat pada kita. Saya teringat satu zaman sekarang ni orang suka qasidah. Bagus Saya suka qasidah bila sebut maulud, berselawat dan sebagainya.
Tapi saya lagi suka kalau qasidah hak ada produk menyanyi tu, yang hak ramai-ramai dengar tu faham. Baru dia masuk dalam, pasal faham. Tidak duk dengar saja. Perempuan dengar qasidah main gendang apa balik. Mak faham, dia kata tahu, dia kata apa tahu. Tu mak buat apa? Makan kacang kuda. Sebab tu lepas ni adik-adik yang mana nak qasidah dalam bahasa kita. Cubalah malam ni saya ceramah dalam bahasa Arab. Tobat lahum tak faham. Imtihan dalam minal kalam al-am. Tuan-tuan nak cakap apa? Ustaz Kazim kata apa? Tak faham juga. Sebab tu kita berdakwah dengan bahasa yang orang faham. Dakwah ni bercakap dengan bahasa yang orang senang faham. Boleh? Nah, so jadi pendakwah kan. Jadi bercakap dengan orang yang senang faham. Walaupun kita orang Melayu, tapi kalau saya cakap bahasa yang tuan-tuan tak faham, tak guna tak? Mai saya bersurah Banjar di sini. Apa yang diulah di belakangnya, merenai belakang lah. Itu bahasa Melayu juga, tapi apa cakap tuan-tuan tak faham. Itu bahasa Banjar nama dia. Bahasa apa saya pakai tu? Tu nama dia bahasa Banjar. Kalau saya orang Banjar, mai cakap tuan-tuan. Nah, di mana hanya berdiam? Di mana? Apa yang diulah sekarang ni? Apa benda hang cakap apa? Dekat lagi. Ada hari tu kan. Dekat-dekat kena karen kan. Eliok kena mikrofon karan tu kan. Okey, tuan-tuan yang saya hormati. Ada orang kata perayaan Maulidin Nabi ni pada 12 Rabiul Awal ni, hari itu hari Nabi mati. Bukan hari lahir Nabi. Yang kita duk sambut ni, mereka kata hari Nabi mati, yang pun duk sambut Zepa. Dia kata macam agama Kristian duk sambut apa semua tarikh Nabi Isa, buat perayaan Christmas. Yang hampa hari ni kata dia Nabi mati 12 Rabiul Awal, hampa pergi sambut Maulud. Loh, nayon tak. Kita kalau cakap dengan orang tak betul, kita orang tak betul tak? No? Baik, adik-adik ni hafiz belakang ni. Buka surah Maryam ayat 30. Ayat 33. Dia jawab 30 tak tahu. Orang tak. Baru saya dengar ada ayat 30 tak tahu. 33. Balik buka dalam surah Maryam ayat 33. Wassalamu ala yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayya. Mudah-mudahan kesejahteraan diturunkan oleh Allah di hari kelahiran aku, di hari kematian aku, di hari aku dibangkitkan kelak di hari kiamat. Siapa yang cakap ni? Yang cakap ni Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa doa, ya Allah, mudah-mudahan kesejahteraan turun pada hari aku dilahirkan, hari aku dimatikan, dan hari aku dibangkitkan besok di hari kiamat. Maknanya hari lahir, hari mati, hari dibangkitkan, ada kesejahteraan kepada para Nabi dan Rasul. Kalau Nabi Isa pun ada kebaikan, kemuliaan, kesejahteraan pada hari dia lahir, takkan Nabi Muhammad tak ada kesejahteraan pada hari baginda lahir? Faham? Takkan Nabi Isa ada kesejahteraan pada hari baginda mati? Bila? Dekat-dekat nak kiamat tu. Lah, Nabi Isa tak mati. Hari Nabi Isa mati tu ada kesejahteraan. Kalau Nabi Isa yang bukan khataman nabiyyin, ayat yang qori kita baca ni, penutup kepada segala nabi, penghulu kepada segala nabi. Ustaz kita baca tadi ya. Nabi Muhammad itu penutup kepada segala nabi, nabi yang paling agung sekali. Kalau Nabi Isa bukan nabi yang teragung Nabi Muhammad. Nabi Isa hari baginda mati pun ada kebaikan, takkan Nabi Muhammad mati tak ada kebaikan? Yang ketiga kata Nabi Isa, hari aku dibangkitkan kelak. Maka ada kesejahteraan pada Nabi Muhammad
Dibangkitkan dia di hari kiamat. Nabi nak bagi syafaat kepada kita. Hari Nabi mati pun ada kebaikan, hari lahir Nabi pun ada kebaikan, hari dibangkitkan di hari kiamat pun ada kebaikan. So, tu. Cakap orang putih. So, what's your problem? Kalau tarikh Maulud jatuh pada 12 Rabiul Awal, kamu kata ianya adalah tarikh kewafatan Nabi, so what's your problem? Mati Nabi pun ada kesejahteraan. Allah sebut dalam Quran surah Maryam ayat 33. Saya duduk depan. Nak duduk tanya. Hak belakang tiang selamat. Seatbelt ku duduk belakang tiang. Dah elok-elok dah langsir tu, mereka pergi gulung pula. Dah nampak pula lah. Sudah. Tidak elok mereka tutup dia gulung pula. Nampak aku lagi ustaz tanya aku pula tu. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, bila saya tanya, tarikh lahir Nabi bila? Kalau bukan 12 Rabiul Awal, bila? Dia kata tarikh lahir Nabi 8 Rabiul Awal yang betul. Saya tanya pula, macam mana hang tahu hang betul? Dia kata ada orang yang pergi kaji. Dia kira tarikh bulan gerhana sejak 1400 tahun dulu. Tarikh hak Nabi lahir tu jatuh pada gerhana ni, tarikh dia 8 Rabiul Awal. Oh gitu pula. Hak mai 12 Rabiul Awal tu mai daripada mana? Mai daripada sirah, mai daripada sejarah, ada hadisnya daripada sahabat. Jadi saya kata, hak cakap 12 Rabiul Awal Nabi lahir tu ialah sahabat Nabi, hadisnya. Mana hang nak percaya? Kawan hang hak baru lahir 40 tahun lepas dengan sahabat Nabi hak 1400 tahun lepas. Punya dia nak kutuk Maulidun Nabi ni tuan-tuan, sampai tak mau pakai hak sirah Ibnu Hisham. Ni perangai orang sekarang ni. Kalau boleh dia nak berbeza daripada orang lain. Kalau dia berbeza daripada orang lain, dia rasa merak. Bila dia berlain daripada orang lain, dia rasa dia betul. Ini penyakit kita. Penyakit ni tuan-tuan, dia lebih kurang naik kereta. Di Malaysia ni, kereta semua driver belah kanan. Driver kereta kita semua belah kanan. Dia pula duduk di negeri mana tahu, steering tu belah kiri. Kemudian dia buat mai kereta tu, mai ke Kedah, mai ke Malaysia, dia bawa kereta hak steering kiri tu. Dan dia kata hak dia betul, hak steering kanan tak betul. Yang kita belajar di sekolah mandu, steering belah kanan. Yang undang-undang jalan raya sini semua steering belah kanan. Nak pi utara, nak pi selatan pun laluan kiri kanan semua steering belah kanan. Dia kata belah kanan tak betul, hak aku betul belah kiri. Sudah. Agak-agak apa jadi kat lebuh raya? Woi, hampa tak betul, padahal dia seorang belah kiri. Dia paksa orang lain ikut dah. Boleh. Belah kanan pun betul tak? Betul. Belah kiri betul tak? Betul. Tapi kat tempat hang nak bawa steering belah kiri di mana? Tempat hang lah. Di mana hari tu? Korea. Hampir pakai steering kereta belah kiri di Korea. Searang hampir duduk sana. Di mana lagi steering belah kiri? Arab Saudi. Hampir ke Arab Saudi? Pi negara Arab, steering belah kiri. Sesuai di sana. Bila mai sini, hang kenalah ikut steering belah kanan. Hak belah kanan ni pun betul dah. Diperakui betul dah. So, what? Ustaz, ubat siam kan? Dah, itu bahasa orang putih. Orang ubat siam. Dah. Apa masalahnya? Orang putih sebut so. Jadi makcik malam ni, apa yang makcik dapat pada ceramah Ustaz Kazim? Kalau suami tanya, so what? Sudah. Macam mana? So what? Dapat yang tu pun jadi. Kalau so what pun tak dapat, aduh nanya. Gawat tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Kita baca Quran. Kita baca Quran. Ni Hafiz ni no. Baca wan nazi'an. Bismillahirrahmanirrahim.
wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Ini Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan bintang. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang wan nazi'at, tentang bintang yang bergerak terlalu cepat. Allah kata demi bintang yang bergerak pantas. Allah kata Allah bersumpah demi bintang. Ada lagi Allah sumpah wasyam, demi matahari. Ada Allah sumpah dengan Quran. Ada wal Qur'anil Hakim. Allah bersumpah dengan Quran. Ada Allah bersumpah dengan bumi, negeri. Wa hadzal baladil amin. Tu aku kata aku malah duduk depan, ajak aku. Kalau duduk belakang ni selamat lah. Ada wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman. Oi, ada Allah bersumpah dengan buah. Wattin wazaitun. Ada Allah bersumpah dengan bukit. Waturi sinin, demi bukit Tursina. Loh. Ada Allah bersumpah dengan masa. Wal as, lagi wadduha, lagi wal lail, lagi tak apa saya tanya saya jawab. Demi duha, demi asar, demi fajar, demi malam. Allah bersumpah makna oi. Bila Allah bersumpah dengan benda-benda ni, maknanya benda tu hebat, benda tu mulia, benda tu besar, benda tu Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Demi Quran, demi duha, demi pagi, demi malam, demi bukit, demi negeri, demi Quran. Banyaknya ayat-ayat sumpah, maknanya benda tu hebat, benda tu besar. Ada Allah bersumpah dengan orang? Dengan orang? Ada. Siapa dia? Tak tahu. Ada. Surah Al-Hijr ayat 72. Jangan sebut 70 piece pula. Ayat 70. Allah bersumpah. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umur kamu wahai Muhammad, sesungguhnya umat Nabi Lut berada dalam keadaan mabuk. Sakratihim ya'mahun, kata Allah. Satu-satunya yang Allah bersumpah dengan umur orang, umur manusia, ialah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya umur Nabi itu hebat, umur Nabi itu mulia, umur Nabi itu adalah sesuatu yang besar. Kalau Allah bersumpah dengan Quran, Quran itu besar. Allah bersumpah dengan asar, asar itu hebat. Allah bersumpah dengan duha, duha itu mulia. Takkan umur Nabi tak mulia? Bila umur Nabi? Sebelum baginda dilahirkan dah umur dah. Sampai bila? Waktu dilahirkan, waktu hidup baginda, waktu mati baginda, waktu dibangkitkan baginda, seluruh umur Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memuliakan hari lahir Nabi, apa masalahnya? So what? Allah bersumpah demi umur Nabi Muhammad, kami nak sambut hari lahir Nabi. Apa masalahnya? Apa lagi benda yang berkaitan dengan umur Nabi yang kita sambut? Nabi naik ke langit, kita sambut tak? Isra Mi'raj. So what? Nabi Muhammad mendapat wahyu Al-Quran. Nama dia apa? Nuzul. Kami cuti lagi sambut. Ada Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi sambut Quran nuzul. Engkau tak kata bid'ah pula.
Ada tak Nabi Muhammad umur dia berpindah ke Madinah? Ada. Kita sambut peristiwa hari. Bukan setakat hari lahir sahaja yang kami sambut. Semua benda berkaitan dengan umur Nabi kami sambut. Malah hari Isnin pun kami sambut. Sebab hari Isnin hari lahir Nabi. Kami sambut dengan puasa. Puasa sunat. Solat. La ilaha illallah. Allah. Dah. Yang Ustaz sambut pasal apa? Sambut pasal seronok. Cuba orang Kedah ni. Ni kenduri apa ni? Kenduri sambut menantu. Sambut tak? Sambut menantu. Pasal apa sambut? Pasal seronok. Pasal seronok nama sambut. Amboi, sambut menantu. Menantu orang mana? Orang Perak. Oh, seronok kan orang Perak. Oh, tempat Ustaz Kazim apa? Ustaz Kazim lah menantu saya. Oh, seronok sangatlah. Subhanallah. Ingat kau orang kampung Ustaz Kazim, rupanya Ustaz Kazim menantu dia. Seronok kan? Sambut. Jadi sesuatu yang kita gembira, kita sambut. Ulang tahun kelahiran, seronok tak? Sambut. Ulang tahun menikah, sambut tak? Sambut. Ulang tahun merdeka, sambut tak? Sambut. Sesuatu yang kita seronok, kita sambut lah. Tak masalah dia. Tahu lah kita sambut tu, tahu lah. Ada dalil ke? Lah, tanya dalil pula dah. Ada sesuatu yang kita seronok, kita kena suka. Apa dia Ustaz? Makcik kena buka Al-Quran. Kena buka Al-Quran. Allah Ta'ala sebut satu dalam Quran. Allah Ta'ala apa? Kata apa? Qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Maka dengan kelebihan daripada Allah dan rahmat daripada Allah, hendaklah kamu bergembira. Jelas Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu. Wahai Muhammad, habaq dekat umat kamu dengan kelebihan daripada Allah, dengan rahmat daripada Allah, maka dengan itu hendaklah kamu semua bergembira. Falyafrahu. Abdullah bin Abbas berkata, bifadlillah itu apa? Bifadlillah itu ialah ilmu, rahmatihi, rahmat itu maknanya Nabi Muhammad diutuskan kepada kamu, maka hendaklah kamu bergembira. Masya Allah, subhanallah. Allah Ta'ala suruh kita bergembira dengan sebab apa? Allah Ta'ala suruh kita bergembira dengan sebab dua benda. Pertama, Allah bagi kita ilmu. Yang kedua, Allah Ta'ala suruh kita bergembira sebab kita dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ustaz, kipas tak ada tapi tak pusing. Aduh. Tak apa boleh habis awal. Saya kan susah, agak-agak panas. Sadaqallah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Kenapa yang kita kena seronok dengan ilmu? Masya Allah. Antara orang ibadah, antara orang alim dengan orang ahlul ibadah, tuan-tuan, tak sama. Orang yang ahlul ibadah untuk dia seorang. Tetapi untuk orang yang alim, untuk orang yang berilmu, yang menyebarkan ilmunya sampai ilmunya pada orang lain, lain tuan-tuan. Sebab tu disuruh kita berdakwah, disuruh kita bercakap. Dan bila kita bercakap, bila kita berdakwah, pahalanya lebih lagi besar daripada orang duduk dalam masjid, duduk zikir tapi tak mengajar orang. Sebab Nabi tu, Qari tadi baca. Ayat yang Qari kita baca ni surah Al-Ahzab, ayat 45, ayat 46. Balik buka, tak pun suruh Qari tu ulang balik. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Allah panggil nabi dengan jawatan wahai nabi. Dia tak panggil Muhammad. Sebab tu isteri nabi panggil nabi ya Rasulullah. Dia tak panggil Abang Mat.
Dia bukan macam orang tu jangan kapok panggil lelaki hui. Makan oi. Tu panggil makan. Lelaki duduk tidur ke depan tu. Oi. Makan oi. Bayangkan Siti Aisyah panggil Nabi, oi. Masuk oi. Oh, naya orang. Isteri Nabi semua panggil ya Rasulullah. Anak Nabi pun panggil ya Rasulullah. Sebab Allah perintahkan jangan panggil Nabi macam panggil orang-orang di kalangan kamu. Walaupun kawan, walaupun pak mertua, ya Rasulullah. Saya balik rumah pak mertua ni, di Bukit Raya. Dia tak panggil saya ustaz. Ustaz nak pergi mana? Dah. Datuk, tobatlah hom. Dia panggil hang nak pergi mana? Pak betul. Hang nak pergi mana? Nabi Muhammad, Abu Bakar tu pak bertua. Pernah dia panggil Nabi Muhammad. Hang buat apa? Tak, ya Rasulullah. Penghormatan. Kalau mereka pun panggil ya Rasulullah, maka kita pun kena panggil ya Rasulullah. Kita kena sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada sebut Muhammad. Ada orang yang buat ucapan Muhammad saja. Hari ini kita merayakan ulang tahun perayaan sambutan Nabi kita, lahirnya tarikh lahir Nabi kita. Tuan-tuan, Muhammad merupakan utusan Allah. Muhammad merupakan kekasih Allah. Apa dia ingat Muhammad tu pak menakan dia tak? Kawan satu kelas dengan dia tak? Sebutlah perhabis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tak reti sebut sallallahu alaihi wasallam, dia sebut Nabi Muhammad bersabda. Apa benda pula ni? Rupanya singkatan SAW. Lah, dia tak reti nak habis. Nabi Muhammad bersabda. Nasib baik bunyi kalau Allah suweta. Sudah tuan-tuan. SWT dia belasah suweta tu kan. Macam kita lah, bila shock hand ni tuan-tuan, macam-macam kita tulis Assalamualaikum, akum je. Akum. Lah, tu makna Assalamualaikum lah tu. Hak tukang jawab tu pun wakelam. Waalaikumsalam. Tapi ejaan dia wakelam. La ilaha illallah. Tuan-tuan weh. Ayat yang Tuan Qori kita baca tadi apa? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Tuan-tuan, Allah maha besar. Allah yang menjadikan sekalian makhluk, Allah yang menjadikan sekalian alam ni. Allah maha hebat, Allah maha kaya, Allah segala-galanya kehebatan. Allah yang lantik Nabi Muhammad, Allah yang pilih Nabi Muhammad, Allah yang jadikan Nabi Muhammad. Tiba-tiba dia panggil Nabi tu, wahai Nabi. Patut panggil Muhammad. Macam tuan-tuan ada anak. Anak tu kita yang lahirkan, anak tu kita yang bela. Kita nak panggil apa agak anak tu? Kebetulan anak tu D.O. Tuan-tuan nak panggil apa? Mak nak panggil apa kat anak tu? Panggil Man. Hang balik berapa hari Man, cuti Man. Anak D.O. Balik 4 hari mak. Cadang pergi perlih makan laksa. Ayah mana mak? Ayah hang lagi sampai tu. Ayah pun main. Hang balik tak habaq Man tu. Padahal D.O. Boleh tak ayah tu balik? Lah tuan D.O. balik tak habaq. Pelik tak tuan-tuan? Itulah kata abang, weh, D.O. tak habaq dia nak balik. Kita kalau dengar tu muntah. Kebetulan kita pergi rumah dia, dia perlu panggil anak dia D.O. D.O. jumpalah minum D.O. Kita tetamu jiran dia, hai, melugai rasa. Hang panggil D.O. siapa? Tu anak hang, panggil nama lah. Tak, D.O. Kita macam tu. Tapi Allah untuk Nabi Muhammad, dia tak panggil Muhammad. Dia panggil, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Mulia tak Nabi Muhammad?
Patut Allah panggil ya Nabi, ya Muhammad. Tak, dia tak panggil ya Muhammad, dia panggil wahai Nabi. Mulianya tuan-tuan. Oh, kalau Allah memuliakan Nabi Muhammad, takkan kita tak boleh memuliakan Nabi Muhammad. Memuliakan Nabi Muhammad tu bagaimana? Oh, yang ni tuan-tuan kena tengok sejarah. Imam Malik bila nak baca hadis, Imam Hambali bila nak baca hadis Nabi ambil wudu. Bukan ayat Quran. Baca hadis saja tuan-tuan. Orang main tanya, saya nak tanya tuan tentang hadis Nabi ni tuan. Dia duduk tidur, dia bangkit. Bangkit tuan-tuan, bangun. Dia takkan bercakap tentang hadis Nabi dalam keadaan dia berbaring. Walaupun dia tak sihat, dia tetap bangun. Sebab dia memuliakan hadis Nabi. Ada yang pergi ambil wudu, bukan Quran. Dia nak baca tu pun, dia baca dengan keadaan berwudu. Sebab apa? Mulianya kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagai-bagai bentuk cara memuliakan Nabi Muhammad. Berbagai bentuk. Selagi mana tak salah kepada syarak, silakan tuan-tuan nak tunjukkan kesukaan tuan-tuan terhadap Nabi Muhammad. Tadi saya sebut Imam Malik bila nak baca hadis Nabi pakai baju cantik, ambil wudu, duduk dalam keadaan yang elok sebab nak baca hadis Nabi. Cara dia memuliakan Nabi Muhammad. Kita tanya pada orang yang tak suka dengan maulud. Dia kata sahabat tak buat, Imam 4 tak buat. Okey, aku tanya hang. Hang buat ada apa yang Imam 4 buat tentang Nabi Muhammad punya hadis? Hang pun tak buat. Hang baca hadis, hang pun terkentut. Hang baca hadis. Hang baca hadis tu pun pakai kain plekat, baju singlet duk baca hadis Nabi. Macam tu ke hormat pada Nabi? Hang sendiri pun tak ikut sahabat buat. Hang sendiri tak ikut tabi'in buat. Jadi ini penyakit ni tuan-tuan. Penyakit kita ni. Allah panggil Nabi wahai Nabi. Okey, dia tak panggil wahai Muhammad. Sebab tu akak boleh panggil suami akak dengan gelaran. Suami akak kerja apa? Imam. Boleh panggil Abang Mam. Boleh panggil dia main makan. Abang Mam, main makan. Melompat tu imam, naik bulu rumah. Panggil Abang Mam. Tak apa, tak salah. Suami dia Syari, boleh panggil Cikgu Syari, boleh. Lah Cikgu Syari tak glamour, yang glamour Cikgu Fadli. Tak mana faham, tak faham tak. Tuan-tuan yang saya hormati, boleh. Kalau suami dia Tok Ketua, boleh panggil Tok Ketua. Tak salah. Cuma kita hormat pada orang. Tuan-tuan cuba tengok. Umar. Sayyidina Umar, dia nak pergi umrah. Bila dia nak pergi umrah, dia jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta izin. Ya Rasulullah, saya ni nak beritahulah, saya nak pergi umrah. Apa Nabi cakap? Wahai saudara, doakan kami yang di Madinah. Dia tak panggil hai Umar, doakan kami. Dia sebut apa? Wahai saudara, doakan juga kami di Madinah ya. Nampak betapa halusnya bahasa Nabi Muhammad. Lepas ni tuan-tuan, kita tirulah apa yang Nabi punya ni, tiru. Dia tak panggil hang. Ini Haji, saya nak pergi umrah ni minggu depan. Pergi? Apa masalah aku pula? Lah, bagi tahu dekat orang nak pergi umrah tu sahabat pernah buat pada Nabi Muhammad. Bagi tahu. Tak apa. Ni hilang. Orang rumah dia tutup pergi mana? 3 hari tak ada pergi mana? Lah hang tak tahu ke? Dia pergi umrah. Lah tak tahu. Ni perangai orang sekarang. Bila dia balik, awak hantar abang. Saja tak mau riak. Cara dia hambak saja tak mau riak. Tapi dalam hati duduk atas kapal terbang tu, orang lain pergi umrah habaq satu kampung, aku pergi siapa pun tak tahu. Inilah bagus. Tu ujub nama dia. Sama
hak seorang riak, seorang ujub. Hang kata hang selamat daripada riak, tapi hang tak selamat pada perasan. Orang kita ni cukup hebat tuan-tuan. Dia suka menolong. Perbuatan menolong ini ada tak di zaman Nabi dulu? Ada. Ada satu puak daripada Yaman, nama dia Al-Asy'ariyun nama dia. Kita sebut syairah lah. Asy'ariyun ni tuan-tuan, jenis tolong orang. Kalau kira adik-beradik ni Allah tak tahu nak abang tolong buat kenuri, bagi makan, tolong. Nabi kata, aku suka dengan kamu. Depa ni kalau mati ke, kalau sakit ke, satu kampung mai tolong. Satu kampung mai ingat. Nabi habaq kat depa, aku suka dengan hampa. Perangai depa tu lebih kurang kita. Bila nak pergi Mekah, buat apa? Satu kampung turun. Nak mana mak? Mangah nak pergi umrah kan, pergi tengoklah. Tengok saja ke? Doa, dalam tangan ni ada duit. Ni tak ada apa pergi kat hang lehau ni. Loh, Kak Nak pergi pasal apa Kak Nak ni? Tak apa, makan aiskrim. Tu balik-balik tu kencing mana? Satu kepala terbang kencing mana? Satu kampung main duduk sedekah, makan aiskrim. Balik-balik potong kaki, tak ada lah kaki mak ngah tak. Awak yang mak ngah duduk makan banyak pasal apa? Tak lah mak ngah tak berani nak buat apa pasal mereka bagi 50 aiskrim. 10 aiskrim mak ngah duduk belas tu. Takut nak beli kot lain kot berdosa. Cerdik sungguh mak ngah ni. Ada yang buat kenuri, ada yang baca doa, ada yang macam-macam tuan-tuan. Adakah benda tu salah? Tak salah. Nabi suka. Kita ni belajar hadis tapi macam tak belajar hadis. Punya banyaknya hadis Nabi yang kita jumpa, kullu bid'atin dalalah. Hak tu je tuan. Padahal banyak sungguh hadis yang Nabi cerita, yang sahabat buat dan Nabi akui perbuatan depa. Cuma kita buat dalam bentuk kita, orang Melayu kita di Kedah ni. Cuba tengok orang Kedah dulu-dulu kalau nak kenuri. Allah, satu kampung main tanam. Saya terkena. Saya menikah orang Kedah. Antara tu lah kena naik lori buat balik. Yang ni bagi sabun 30 ketui, yang ni bagi nu, bagi ni. Saya kata ambon. Hebat-hebat sungguh sambutan orang Kedah ni. Macam cerita Kasih Selamat belah mata. Dr. Ismadi belah mata kan banyak dapat bunga hadiah ni. Hebat-hebat sungguh orang Singapura ini, kata Mak Nispu. Saya pun lebih kurang lagu tu. Loh, banyaknya hantaran, hak dapat kek, hak dapat telur, hak dapat nu sabun lak, semuanya ada. 2 bulan lepas menikah, mak mertua telefon. Ni Kazim oi. Ni anak ni nak nikah ni. Ya. Tu ada masalah apa ni? Dia hari tu dia tanam kat hang tu 30 sabun. Betul? Kena bayar oleh. Sudah tuan-tuan. Ayah. Saya tanya, rumah saya kena bayar balik ke? Kena bayar. Mereka tanam. Tanam tu apa? Tanam pokok ke apa? Dah tanam sabun. Tulis pula tuan-tuan. Mak ngah ya, tabun 30 ketui. Mak ngah nak bagi pula kain pelikat. Yang ni pula telur 50 biji. Oh, sudah tuan-tuan. Sampai anak 4 tak habis tanam untuk bayar satu. Potong tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat naya macam tu lah. Hak lepas-lepas tu sudah. Hak tu kita tolak buang. Sedekah lah. Tak tahu kampung ni ada lagi style tu kan? Tak ada lah. Alhamdulillah. Kalau ada potong buang lah mangga weh. Jangan duk pergi minta lah. Nak weh, kalau anak hang nikah tu aku bagi kat dia telur 50 biji buat balik anak aku nak nikah ni. Mai jenis hak kahak macam tuan-tuan dia kata apa? Nak balik apa mangga 50 si terlat dah. Nak bayar tak ada duit. Dia tu suruh buat naya lagu tu. Kita orang Islam bagi terus. Pasal apa? Pasal Nabi suka. Sebab tu tuan-tuan tengok malam ni sambut maulud. Adakah kita saja-saja buat kerja? Tak. Ni hak tolong angkat kerusi siapa? Yang pasang bunga siapa? Ni pinjam rumah siapa bunga ni? Allah, nu hak pasang kemah, hak sedia nasi. Ada nasi malam ni ustaz? Ada, nampak tu.
Tu yang ramai. Ada tuan-tuan depa sedia nasi 30 bungkus. Hak main 600. Saya tanya agak pengurusi ada kan nasi bulan ni? Ada tak 300? Saya duduk congok 600 orang. Oh sudah. Kita akan edarkan jamuan selepas sembahyang Isyak. Agak-agak khusyuk dah depa sembahyang tuan-tuan. Hak duduk sah belakang, sit back duduk belakang. Habis-habis salam kena ambil lo. Hak sah depan tak khusyuk. Silap duduk depan. Nanya. Yang paling khusyuk imam. Takkan mereka tak tahu. Bukan imam sini lah. Dia Afrika. Ayat tadi Allah Ta'ala kata, wahai Nabi, inna arsalnaka. Sesungguhnya kami utuskan kamu, wahai Muhammad, syahidan. Dalam surah tu Allah sebut Nabi Muhammad ni dia ada 5 tugas. Syahidan, sebagai saksi. Nabi Muhammad ni dia saksi. Semua Nabi habaq. Tuan-tuan jangan cakap tuan-tuan tak tahu. Jangan cakap Nabi habaq semua. Besok di hari kiamat Allah tanya, awak hang laki-laki hang pakai rantai pasal apa? Lah tak tahu. Tak tahu kata haram. Dah tak tahu semua. Ustaz Kazim ada main Tanjung Kapur tu dia tak apa-apa pun. Oh. Dengan kita dia kait sekali tak ada. Hang kait pi Nabi Muhammad saksi. Nabi Muhammad dah kata dah haram laki-laki menyerupai perempuan. Yang hang kata jadi perempuan pasal apa? Nabi tak pernah tertinggal tuan-tuan. Sebab tu Nabi Muhammad tu penutup kepada segala Nabi. Tak ada apa yang Nabi tinggal. Semua Nabi habaq. Mangah nak tanya bab apa? Semua Nabi habaq. Aku cerita dah, dia tak mau main. Aku cerita dah, dia yang tak mau ikut. Aku dah kata dah haram, dia yang pergi langgar. Tuan-tuan tahu dah hari ni orang kita gila nak makan balik bayar. Saya jumpa banyak tuan, balik bayar. Tahu balik bayar? Bye-bye. Lah. Sampai dia kata ustaz, balik bayar yang haram tu ustaz, hak jenis kotong. Jenis duk berkubang makan terik dia ustaz oi. Ni hak kita apa hang? Yang hak sekarang ni ustaz, balik bayar tu duk dalam kandang ekon ustaz oi. Najis dia duk siram tiap-tiap hari dah bersih lah, duk cocok anti kuman. Jadi bersih dah. Oh, lagu tu pula. Punya nak kata halal tu sampai tahap macam tu. Daging balik bayar ni hang sapu dengan lori tanah 7 lori sekalipun takkan jadi halal tanah apa nama babi tu. Saya malas sebut babi kan. Tu balik bayar. Sebut terlepas juga. Nak gambarkan babi ni kotor, dia tak boleh sebut lembut. Babi haram, tak boleh. Babi, baru sedap tuan. Baru nampak haram, babi bunyi kan. Nabi Muhammad ni dia habaq semua tuan-tuan weh, daripada bab semayang, bab haji, bab zakat, semua dia habaq. Dia syahidan. Yakunu ala nas tu dalam surah Al-Baqarah tu. Wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida. Dijadikan Nabi Muhammad itu kepada kamu adalah saksi. Kita tak boleh kata, Nabi tak habaq. Nabi tak habaq, saya tak tahu. Yang banyaknya orang buat pala tahu. Dia main jumpa saya, dia kata, ustaz nak tanya, orang perempuan ni kena sunat ke ustaz? Saya tanya, siapa abang tanya saya? Kita dah lama duk amalkan sunat berkhatan semua ni. Tak, kalau saya tak mau sunat anak perempuan saya, ustaz nak kata apa? Saya kata nak kata apa bukan? Aku anak hang suka hang apa? Dia boleh tanya saya, ustaz nak kata apa? Saya nak kata apa anak hang? Apalah. Nabi itu untuk diikuti supaya kita selamat. Nombor 2, wa mubasyiran, qari tadi sebut. Nabi Muhammad membawa berita gembira. Dia bawa berita gembira.
Siapa-siapa yang pi haji, balik pada umrah, macam kain putih bersih, tak ada dosa hapus. Allah, seronoklah Haji Nak, Majah Nak dengan Haji Leman, depa pi umrah, depa ada duit. Saya tak ada duit ustaz, saya tak ada duit nak pi umrah. Jangan kata nak pi umrah ustaz, nak pi pekan nak pun tak ada duit ustaz. Depa dapat pahala banyaklah. Oh, kalau macam tu zalim Tuhan pak cik. Nabi kata kalau pak cik bersiap daripada rumah, ambil wuduk, pakai baju lawa-lawa, mai ke masjid, mai sembahyang di masjid, sekali lagi balik ke rumah, pahala yang pak cik mai masjid ni macam pahala orang buat umrah, cik. Tak kurang wala sikit. Yang depa ada duit pi sana, pak cik yang tak ada duit, inilah dia. Ni duduk di rumah duduk melengung. Seronok daripada duit tu, boleh naik kereta bang pergi haji, seronok. Aku tak ada duit duduk melengung saja. Tak kena Tuhan ni. Tak kena apa? Hang tu bodoh. Orang suruh mengaji tak mau. Nabi habaq macam-macam lah. Tak ada pahala yang ni, dapat pahala kot sini. Ustaz oi, seronoklah jadi budak-budak tahfiz tu untuk hafal Quran lah. Depa tu besok jadi ulama lah. Saya jangan kata nak hafal Quran ustaz, nak hafal kuliah pun tak lepas. Hari tu try jadi imam ustaz, rukuk gitu. Tak jumpa lakum di nukum. Loh, tak jumpa. Duduk wala anak wala antum wala anak wala antum. Budak mana apa kata? Rukuk lah. Nak hafal Quran lagu mana ustaz? Tak apalah Pak Ngah Pak Ngah tak boleh hafal Quran pun tak apa, bukan dosa. Tapi Pak Ngah ada duit tak? Ada. Pak Ngah bayar zakat tak dekat pejabat agama Kedah, pejabat zakat Kedah bayar. Pejabat zakat tu dia bayar zakat kat depa ni, habuan depa nak mengaji. Dengan duit zakat itulah depa pergi mengaji. Dengan duit zakat itulah depa sambung pergi Azhar tu, Syubra. Dengan duit zakat yang dapat tiap-tiap bulan ke setahun sekali tu ke yang depa duk belajar, mak pak tak payah hantar dah, dapat duit zakat dah. Dengan duit zakat mak ngah itulah kolek kumpul bagi depa ni. Depa ni hafal Quran. Balik besok main negeri Kedah, hak jadi tuan syekh, hak jadi qadi, hak jadi ulama, hak jadi macam-macam. Mak ngah tetap dapat pahala atas apa yang mereka buat. Sebab mak ngah bayar zakat, mak ngah sedekah, pahala dapat, mak ngah pun dapat. Mak ngah tak payah ceramah mak ngah. Itulah kata nak dapatlah pahala lagu tu. Betul? Tak dapat juga ustaz. Pasal apa? Mak ngah duit tak ada. Lah, seksa dengan orang tua ni. Kalau macam tu mak ngah bacalah Quran. Dapat juga pahala. Mak ngah semayang sunat lah. Mak ngah nak bagi sedekah, mak ngah tak ada duit. Mak ngah main masjid ustaz. Mak ngah lap kapet, vacuum kapet. Mak ngah bersih tandang, tak ada apa. Yang tu mau dapat pahala. Siapa habaq? Nabi habaq. Itu nama apa? Wa mubasyira. Dia bawa cerita yang menyeronokkan. Yang ketiga, tugas Nabi apa? Wa nadhira. Nabi Muhammad dia bagi peringatan. Hang buat yang ni siap hang. Hang buat ini siap hang. Jangan buat lagu ni. Jangan makan rasuah, neraka tempat hang. Jangan makan harta anak yatim, neraka tempat hang. Jangan lawan laki hang, neraka tempat hang. Jangan hang abaikan isteri hang, siap hang. Satu benda yang hak tak elok, semua Nabi habaq, Nabi tak pernah tinggal walaupun satu benda. Nabi habaq dalam satu kata-kata dia tengok orang perempuan semua ni. Dia kata, aku tengok dalam neraka tu banyak orang perempuan. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Kerana kekufuran mereka, kata Nabi. Sahabat pun tanya, mereka tu kufur ke kafir ke? Tak. Mereka kufur dengan satu nikmat yang Allah bagi pada mereka daripada suami mereka. Cuba tuan-tuan tengok orang perempuan.
Nabi bagi peringatan. Orang perempuan lah paling kuat ibadat. Daripada petang tadi tuan-tuan pakai telekung mana ada buka. Hangat tak tahu nak habang lah. Kipas ada 2, 4 je kat depan. Hangat. Kalau saya hangat, saya boleh habang. Hangat nak apa berhenti lah. Mereka hangat daripada dia. Nak balik duduk depan sekali. Tak balik hangat lah. Hebat orang perempuan pakai tudung. Kita orang lelaki-lelaki main masjid sependa tak pakai. Nampak? Kain pelekat, baju, jalan. Seluar dalam tak pakai, selama rok dia. Cuba tengok mangah kita lah. Stoking tangan, stoking kaki pergi ke paha. Tudung anak, tudung lah, beg lah apa. Tuan-tuan tengok ada hak teriak tadi duduk dengan siapa? Anak hak teriak ni. Duduk dengan orang perempuan. Sama naik dengan Qori. Qori pederah, dia pun pederah. Tu, orang perempuan buat budak kecil. Orang perempuan bawa anak. Tuan-tuan bawa apa? Anak kunci. Kunci motor tu pun duduk gagal tengah sembahyang. Allah Akbar. Tak mana motor. Tinggal kat motor, baru jalan pula motor aku. Orang perempuan paling rajin baca Quran, orang perempuan paling banyak sedekah, paling banyak puasa. Pasal apa yang mereka banyak masuk neraka? Oh, sudah. Nabi habang. Pasal orang laki-laki. Dia kufur pada suami dia. Sekali je. Abang, jom. Kita pergi jitera ni, pekan jitera. Kita makan nasi Arab. Lama tak makan. Kalau abang tak mau nasi Arab, kita makan shell out. Tak payahlah shell out mahal tu gaut. Kalau tak mau shell out, kita ambil Petronas out. Boleh juga tu. Lara duk shell je. Malam ni abang ada ceramah Ustaz Kazim. Tan Syak. Abang tu memang selama ni abang ada jaga saya ke? Apa pun tak ada ah, tak pernah jaga saya ah. Oh dia punya garang tu. Dengar apa yang tu imam. Selama ni abang tak pernah jaga saya, abang tak pernah peduli saya. Orang nak ajak pergi makan syiar pun tak mau. Memang oh jenis lelaki tahu. Padahal pinggang dia dulu 24, lah 42, laki dia bagi makan. Pi umrah 2 kali, laki dia bawa. Motosikal yang dia pergi kerja tu pun suami dia yang beli. Gelang mah ada 3 orang tu, suami dia yang belikan. Hari tu pergi Langkawi makan siakak kayangan, suami dia bawa. Tiba-tiba dia ajak pergi makan nasi Arab, suami dia tak mau pergi, pasal nak dengar ceramah. Abang tu memang selama ni tak pernah jaga saya pun. Dia balas semua sekali. Itulah nama dia kufur pada nikmat. Jaga-jaga akak ni. Kalau akak tak setuju dengan suami akak, cakap tang mana yang tak setuju. Abang tu memang abang baik, nak baju bagi, nak seluar bagi, nak pergi kayangan apa siakak beli. Tapi takkan nak makan nasi Arab tak mau. Cakap macam tu. Kayaknya susah nak bujuk. Kayaknya susah. Abang memang abang baik. Tapi entahlah, berapa lama nak minta nasi Arab. Tak jadi pergi ceramah. Dua-dua naik motor menonong. Istanbul. Istanbul tu. Jadi, kalau akak tak setuju dengan suami, jangan pergi balas semua sekali. Sebut tang mana yang dia gagal tu. Sebut tang situ. Kalau kak balas semua sekali, dosa kak ini. Tang situ ya merosakkan amalan kita. Serupa dengan abang-abang ni. Duk dengar ceramah ala hujan, tak apa. Nyamuk duk ketik kaki pun tak apa. Ular lalu tu pijak, mampus ular. Kau ceramah tengah-tengah hutan, tengah benang. Ular lalu, ular menyesal. Menyesal aku lalu sini, popok ni pijak aku. Oh, orang lelaki-lelaki hebat. Tambah lagi seminggu 2, tak lama lagi Ustaz. Oi, marilah mari pergi mengundi.
Tak lama lagi. Cuba tuan-tuan tengok ceramah atas jalan boleh, atas ban boleh. Orang lelaki-lelaki suruh panjat pokok apa pun tak apa. Boh pasal bendera. Semangat jihad nombor 1. Sedekah nombor 1. Jauh orang para lelaki-lelaki hebat. Habis tang mana hak rosak. Abang-abang depan saya ni insya-Allah tak rompak orang. Abang-abang depan saya ni insya-Allah tak tikam nombor ekor. Ustaz ni nak tikam dengan baju hijau piah putih dia. Pergi tikam sport toto 2244. Toki pun tak mau jual. Ini kedai nombor. Pejabat pusana dia pun tak mau jual. Kita tak buat lah. Kita tak buat. Nak rogol orang lagi dah. Hak di rumah pun tak kacau apa nak. Nak rogol apa? Hak duduk di rumah duduk tengok saja. Tak buat apa dah. Lah. Tengok saja lah. Kecil manis tak boleh buat apa. Tak. Lagi macam lapik meja. Saya angkat jatuh. Saya angkat tak buat apa. Macam ni nak rogol orang? Tak lah. Tapi dosa hak kita buat dosa mengata. Dosa lidah. Dosa kencing basuh tak betul. Yang ni Nabi sebut ni. Diseksa dalam kubur pasal apa? 2. Lidah, kencing. Lidah pasal duk lagakan orang. Cuba tuan-tuan tengok sekarang dalam Facebook, dalam TikTok. Yang duk laga, yang duk bergaduh bukan orang perempuan. Mereka sibuk belah anak. Kita duk main TikTok. Duk balas, bergaduh, kutuk dalam komen. Orang lelaki-lelaki. Orang perempuan sibuk jaga anak. Mereka sibuk pasang tudung saja. Okey, mula-mula pakai tudung sini, nampak sini ya. Mereka sibuk tudung saja. Hak kita nak belasah ni. Marilah, mari ni. Masa ni nak belasah ni. Oh, jaga-jaga abang. Oi, ni lidah kita ni. Tangan duk cakap ni. Nombor 2, kencing tak basuh. Nak pergi balik kampung, balik baling, balik naik motor nak terkencing, berhenti tepi jalan. Isteri tanya, awak kencing? Dia tinggal isteri dia pergi menonong masuk, pergi talar kat pokok sawit, bergegar pokok, makan pok tau. Naik atas motor tak basuh ha? Isteri tanya, dia mau jenis tak basuh tak. Pi lebuh raya tu pi kencing kat dinding. Dekat mangkuk dinding. Dua-dua kepiah. Siap nyimbang. Mai mana? Jentera. Elok pula saya masuk. Assalamualaikum Ustaz. Nak sambut tak sambut salam ni tuan ni. Fikir 4-5 kali oh. Jenis tak basuh ni. Oh, yang tu saya berat sikit. Ada juga hak dengar kuliah jenis korek hidung. Dia dengar ceramah tapi dia duduk main hidung. Habis jari. Han korek apa? Habis ceramah kita, dia nak salam tau. Salam pula jenis. Sudah tuan. Saya susah hati lah. Yang korek hidung hang salam dengan aku pula. Tapi saya tetap salam dengan dia. Sebab saya tahu lepas saya bersalam dengan dia, ramai lagi yang nak bersalam. Pasal malam tu gotong royong dapat 100 orang tuan. Jadi lepas ni tuan-tuan, hak makcik-makcik jaga hak saya habaq. Hak abang-abang jaga hak saya habaq tadi. Yang keempat, wada'iyan ilallahi biizni wa sirajam munira. Kita rehat sekejap. Ustaz ada pengumuman. Wallahu a'lam. Nah. Leh. Baik, alhamdulillah. Itulah tadi pusingan yang pertama apa yang telah disampaikan oleh Fadil Ustaz dan juga Ilyas kepada kita semua. Tuan-tuan sekalian, kita pun sedang tak sedang sejak dah tuan-tuan. Saya harapkan Datuk kita pusingan pertama ini 30 minit. Lepas itu saya dapat pengumuman pusingan kedua, pusingan yang terakhir 30 minit.
Saya pun tak sedang, juga pun tak sedang, pun dah sedang. Seronok juga tadi kita mendapat ilmu di samping kita diliburkan. Tuan-tuan sekalian, saya bagi mau pilih beberapa surau nak sebut secara terang. Malam ni kita nak mengajak tuan-tuan semua untuk menabung saham akhirat. Tuan-tuan tengok di luar sana kita sedang bangunkan menara itu. Menara ni bukan sekadar menara yang kita nak pergi letak speaker horn apa semua ni. Sebab ayahnya pengurusi surau kita berhajat mengimpikan surau ini dinaik taraf menjadi masjid raya berjalan yang insya-Allah akan menjadi satu medan kepada masyarakat kampung, khususnya di Teluk Kapur ni. Bagian yang kedua, di dalam menara itu juga kita akan sediakan bilik pengurusan jenazah yang insya-Allah ada di kalangan anak-anak kampung kita yang memerlukan khidmat untuk pengurusan jenazah, ada yang nak buat balik simpan di sini. InsyaAllah di situ juga lah yang akan ditempatkan. Dan di samping itu juga tuan-tuan, selain daripada kita nak menyiapkan menara ini, ada lagi infrastruktur dan juga kemudahan-kemudahan di dalam surau ini yang perlu dinaik taraf. Termasuk juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan balik setiap ini dia kena pusing pun ni. Kalau orang jual dari Singapura, dia kena tuan-tuan kena masuk pintu belakang pusing sampailah jumpa jalan nak keluar tu ada satu tanah penguburan untuk kampung ni. Tuan-tuan sekalian, itu juga perlu dinaik taraf. Tuan-tuan, setakat saya duduk di Datuk 3-4 tahun ni, kesian, bukan pasal apa. Pagar pun kuih lama, dia kuih jatuh. Kuih lama, kuih jatuh. Sampai tak nampak pagar lah. Dia nampak pintu kat depan tu lah. Jadi, semua benda-benda ini memerlukan duit, memerlukan kos. Dan yang paling penting, tuan-tuan sekalian, kita nak mengimarahkan surau ini dengan majlis-majlis ilmu, baik untuk orang lelaki ataupun orang perempuan, yang insya-Allah kita akan sentiasa imarahkan untuk membagai golongan baik anak-anak muda ataupun warga-warga mat, insya-Allah. Jadi pada malam ini saya nak silakan seluruh petugas-petugas yang akan memegang beg yang ada nombor, boleh mengisah kepada yang duduk dalam, yang ada dalam surau ni belum mengisah kalau ada. Oh, semua tu tiba kalau ada dalam. Tinggal maklum kan. Pak Long abang Long kita dalam kan. Orang lagi dalam tu kan. Allahu Akbar. Kalau pindah ni buat kita untuk inti apa tu. Masuk saat orang lagi kalau ada yang ada keluar juga rumah. Masuk ke dalam surau. Jadi pada malam ini saya lancarkan kutipan derma untuk sumbangan. Kita nak membangunkan surau ini, jadi juga boleh jumpa semua yang hadir malam ni. Jadi kalau mangah kita, Kak Long kita kata saya tak buat bil malam ni Ustaz jadi cincin ke gelang kan ada tu boleh buang. Tuan-tuan sekalian, jadi silakan adik-adik kita untuk berjumpa dengan semua orang yang ada malam ni. Saya yakin insya-Allah alung-alung kita diwarnai tak kurang daripada RM50. RM50 itulah dia kata dia nampak macam kuda, dia nampak minyak wangi, tapi tak apalah pasal nak berjihad ni. Sebab di antara amalan-amalan yang nak dibawa selepas daripada kita mati, selain daripada ilmu yang bermanfaat, selain daripada anak yang soleh yang kita akan tinggalkan, yang paling penting ialah amalan yang kita nak bawa balik ialah sedekah jariah yang kita laksanakan sewaktu kita hidup di atas muka bumi. Tuan-tuan sekalian, terima kasih banyak kepada tuan-tuan semua yang menyumbang pada malam ini, dan juga terima kasih kepada anak-anak kita daripada Madrasah Mustafawiyah yang berjihad kita, yang terus kampung kita yang sudi hadir malam ini berpasindah mula yang maghrib tadi sampailah bertemu Isya. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sama-sama kita berselawat berpasindah tadi juga. Jadi beritahu dalam kita jumpa habis semua dekat kemah abang-abang kita dia cerita supaya jumpa pulang yang ada di luar kemah sana untuk orang lagi
Topik sampai ke gerai-gerai, kawan-kawan kita ada dua beli yang semua tu jumpa semua kita beli. Baik tuan sekalian, kita terus sambil kita membuat pertimbangan pertemuan dengan semua yang hadir pada malam ini, yang insyaAllah akan memberikan sokongan dan dukungan kepada semua jemaah insyaAllah. Jadi tuan sekalian, kita turun kepada pusingan yang terakhir pada malam ini, yang insyaAllah yang berbagi Datuk Santri Ilyas akan membuat putusan dan juga kesimpulan hasil daripada apa yang telah disebutkan oleh beliau sebentar tadi. Namun tuan sekalian, saya nak minta sedikit lagi Datuk. Pasal Datuk sebut tadi tentang istimewanya, Datuk sebutkan tadi betapa perlunya kaum wanita ini berjaga-jaga. Datuk sebut tadi bila mana di akhirat banyak kaum wanita yang ditempatkan di neraka. Allahu Akbar. Tuan sekalian, Nabi mengangkat kaum wanita sama taraf dengan orang lelaki. Saya masih ingat lagi masa Datuk kisah sebut dalam satu ceramah. Katalah pegang Datuk boleh sebut balik malam ni. Datuk kisah sebut dalam satu ceramah, saya pun tak ingat dah di mana. Datuk kata dia biasa ditanya oleh seorang perempuan, pasal apa orang lelaki boleh kahwin 4, orang perempuan tak boleh kahwin 4. Tuan-tuan sekalian, ini satu soalan yang boleh menjatuhkan akidah kita. Soalan ini yang orang kata apa, menduga keimanan kita. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia dah bagi elok dah untuk orang lelaki, dia dah bagi sempurna elok dah untuk orang perempuan. Kalau tak ada Nabi ni tuan-tuan, macam Ustaz Kazim cerita tadi, kita ni tuan-tuan, baik orang lelaki, baik orang perempuan, mesti lerak tabak dah. Tambah orang perempuan malam ni, Ustaz Kazim kata daripada petang tadi sampai lah gelar ni, duk kena pula. Kok lah kalau kata duduk dalam surau ni hangat, kok dia nak keluar pihak kau, dia nak buat lagu mana mesti hangat dah. Cuba tengok orang lelaki, dia tak boleh duduk lama dalam surau, dia pergi duduk luar. Dia buka kancing baju, dia ganti rokok daun, dia kata lega. Pasal buat pasal dia hangat, dia tak boleh duduk, orang lelaki ni, dia hangat. Dia kata tuan, saya ada pergi zakat ni pun panas. Tunjuk lagi kan, buat besar lagi. Jadi tuan sekalian, untuk pusingan yang terakhir ini sebelum Ustaz Kazim buat urusan, nak minta Ustaz sebutkan sikit supaya kita semua yang hadir pada malam ini, baik orang perempuan, baik orang lelaki, merasa kita ni semua sama saja, walaupun berbeza jati, tapi nilai kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nilai kita di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama saja. Dan sebab Nabi angkat kita semua ni sama darjat. Jadi silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang saya hormati, balik kepada agama kita. Agama kita apa nama? Islam. Islam. Apa makna Islam? Serah. Serah diri pada Allah. Islam tu makna menyerah. Islam tu maknanya engkau serahkan diri awak kepada Allah dan peraturannya supaya awak selamat, sejahtera. Itu nama dia Islam. Daripada situlah terbitnya perkataan salim, terbitnya perkataan salimu, terbitnya perkataan salam, muslim, macam-macam tuan-tuan. Maknanya agama yang serah kepada Allah, supaya kita selamat. Allah kata Allah kata bibi. Walaupun apa yang diperintahkan itu nafsu kata gitu. Ibrahim sembelih anak kamu. Akal kata apa? Ibrahim sembelih anak kamu Ismail. Nabi Ibrahim sembelih. Cuba kita jadi Nabi Ibrahim. Ibrahim oi, sembelih mak mimpi Pi jumpa mak pula. Malam ayah dapat mimpi Allah perintah suruh sembelih nak kata apa? Ayah berapa kali pesan dah, tidur basuh kaki,
Nak ngigau bukan sembelih orang pula dah. Kita akan guna otak kita. Islam bukan macam tu. Baik, saya buat. Ini perintah Allah. Itulah dia Islam. Kalau tuan-tuan duk tanya, dah bersepak ni, bersepak ni. Tak tanya, bukan kata tikai, tak tikai, tak faham tak? Dah duk tanya kan, bersepak yang subuh tu 2. Maghrib 3 bersepak. Bersepak yang mak ngah tanya. Dah lah mak ngah lah dah pencin, tak kerja apa lah. Kata-kata 2 tu sikit sangat pahala tu. Tu mak ngah lah, mak ngah buat 8 subuh. Pasal apa buat 8? Mak ngah pencin dah tak kerja apa lah. Rasa kalau buat 2 tu rasa macam tak tahu. Allah bagi nikmat banyak dah. Takkan nak buat 2. Tu kata kat Pak Ngah kita buat 8 apa eh. Tu Pak Ngah kata apa? Dia imam. Dia buat 8, kami 8 nanti dapat pahala lebih. Pasal apa Mak Ngah tak buat 80 tu kan? Kalaulah ikut kepala otak kita Mak Ngah, habis. Islam ni maknanya ikut. Dosa bantah. Tak, saya heran Ustaz. Allah kata dijadikan manusia ni sebaik-baik bentuk kejadian. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Pak siapa bila lahir kena sunat. Seolah-olah yang Allah jadi tu tak elok lagi. Sampai kena sunat pula pasal apa? Allah juga kata manusia ni sebaik-baik kejadian. Pak siapa yang nak kena sunat? Yang Allah menjadikan awak tu pun Allah. Yang memerintahkan awak bersunat itu pun Allah. Just follow. Itulah makna Islam. Dia bukan boleh duduk petikai. Tak. Macam puasa kan. Tak boleh ke puasa belah malam Ustaz? Ustaz tahu tak saya belah siang pergi Padang tak oi. Kerja teruk. Memang puasa pula. Tak kalau buat belah malam puasa, siang makan pun masalah. Ni bukan masalah bang, ni masalah hukum bang. Tu yang saya heran Ustaz, depa nak pergi haji ramai dah oi, 4-5 juta. Sesak. Ada? Tak kalau kita buat kat stadium Darul Aman apa masalah tak? Kita buat Kaabah kita pusing kat tawaf. Sebab tu saya kata tadi balik pada makna. Bila kita balik pada usul, balik kepada makna, selesai masalah. Selesai masalah. Pasal apa laki-laki boleh menikah sampai 4 kami tak boleh? Pasal Allah kata makcik, baik. Dah, selesai masalah. Itulah Islam. Menyerah, menunduk, tak bantah dah. Tu Islam. Kalau tuan-tuan bantah, itu bukannya iman, tu nafsu. Segala bentuk ni tuan-tuan, kadang-kadang dia tak tercapai pada akal kita. Dia tak boleh nak capai. Tetapi dia boleh mencapai dengan iman. Apa masalah Nabi Muhammad duduk di Mekah? Kenapa Allah tak hancurkan orang-orang Mekah, ganti orang lain? Kenapa Allah suruh Nabi Muhammad pindah ke Madinah? Itulah Islam, peraturan Allah. Dia ada sunnatullah, dia ada hukum Allah, dia ada peraturan Allah. Kita sebagai orang Islam ikut sahaja. Walaupun orang kafir kata tak logik. Tak logik pada hang sebab hang tak ada iman. Kami kalau Allah perintah lebih daripada ni pun kami ikut. Sebab kami taat kepada Allah dan Rasul. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, dia akan mencapai kemenangan yang hebat di hari kiamat. Kami target hari kiamat. Itu jawapan ikut kepada makna. Sebab tu adik-adik belajar satu-satu benda ada maknanya. Apa makna Islam, apa makna iman, apa makna ihsan, apa makna puasa, apa makna semayang. Bila kita faham makna, kita faham apa makna semayang. Beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang bermula daripada takbiratul ihram disudahi dengan salam.
Dah habis. Apa makna sembahyang? Beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dilakukan bermula daripada takbiratul ihram disudahi dengan salam. Maknanya habis-habis salam selesai masalah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridha wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Nabi pernah sapu muka. Dosa sapu muka. Pasal apa berdosa pula? Mana ada sapu muka? Tak, pasal apa dosa pula? Jawab soalan tu. Nabi tak buat. Tak, soalan dia dosa pula. Nabi tak buat berdosa. Mana ada Nabi sembahyang sapu muka? Aku dah bagi salam. Bila dah salam, maknanya dah habis sembahyang. Aku nak sapu apa pun suka aku lah. Simple lah. Yang tak bolehnya tengah-tengah sembahyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu betul. Awak tengah-tengah sembahyang tu sapu muka siapa? Lepas salam ni abang, nak buat apa pun tak apa. Sebab ni hari ni ada orang kata, lepas sembahyang tak boleh salam. Enggak ada itu, enggak ada. Enggak ada salam-salam itu. Selepas sembahyang enggak ada salam tu. Enggak ada. Pasal apa tak ada pula Nabi suruh salam? Enggak ada itu, enggak ada. Apa itu? Nak buat apa? Tak payah salam, balik. Tak kena salam, siapa? Masuk neraka. Astaghfirullahaladzim. Yang salahnya tengah-tengah sembahyang salam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum sampai. Mam. Alhamdulillah. Yang tu baru haram. Astaghfirullahalazim. Orang bila tak faham makna, tu yang jadi bergaduh. Faham makna. Apa makna sembahyang? Maknanya habis-habis salam tak sembahyang dah. Hang nak buat apa kau suka hang lah. Hang nak bangun ke, hang nak meratib ke, hang nak berzikir ke, hang nak baca Quran ke, kau suka hang. Hang nak korek hidung pun tak apa. Nak makan pun tak apa dah. Dah habis-habis sembahyang, terus buat pula pisang. Sembahyang Jumaat. Sebelum sembahyang dapat pisang. Nak makan takut terasa tengah sembahyang. Manis pisang. Makan tengah-tengah sembahyang manis. Pisang tadi ni batal lah sembahyang. Jadi ada orang tak mau macam tu. Saya batal puasa, saya tak elok. Saya bola pokok kan. Saya sembahyang, saya sahabat betul-betul, saya bola pokok. Pas sembahyang baru saya makan. Oh gitu. Tengah-tengah sembahyang waktu sujud jatuh. Duk golek atas kapek. Dia pun tak khusyuk. Oh jatuh lah dah. Hak sebelah dia pun tak khusyuk. Oh, main mana? Khusyuk lah tuan. Tak. Sujud lagi sekali, tangan duk gagau. Bola pukit. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Orang tengok. Oh, tak ada. Nah, itu. Kacau dengan perempuan ni tuan. Lepas sembahyang, assalamualaikum. Wak kula makan tu ngap. Boleh tak? Boleh. Dah habis sembahyang. Dia nak bergaduh pasal apa? Pelik tak? Taklah tak adil. Pasal apa? Mereka boleh 4, Mak Ngah tak boleh 4. Tak adil. Adil di Mak Ngah bukannya sama banyak. Bukan 50-50. Adilnya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tu makna adil. Tengok malam ni, tak adil. Malam ni adil tak? Tak adil. Tuan-tuan tak dapat mikrofon. Tak pasal apa? Pasal apa? Dia seorang dapat pasal apa? Duk tanya kat belakang. Tak, kita tak dapat pasal apa? Tak adil je tak kuasa. Inilah adil. Sebab yang gambar belakang ni saya. Bukannya gambar Mak Ngah gambar semua ni. Nampak baju merah tu saya. Bukannya ada Mak Leha, Kak Nak, Kak Tipah apa semua ni. Maka mikrofon saya seorang lah dapat. Itulah nama dia adil. Kalau semua pakai dapat mikrofon, semua boleh bercakap, tu bukan adil. Tu bangang namanya sebenarnya. Jenuh tempah mikrofon satu kedah.
Bukan maknanya hang 50 aku 50 tu adil. Dah, adil meletakkan sesuatu pada tempat dia. Kalau lah orang perempuan pun boleh menikah 4, kalau dia beranak dia mengandung, nak cas siapa? Hang mengandung dia ha. Mengandung mak oi. Hak sebaunya tak tahu. Abang Bidin, tapi Abang Bidin hari tu ni Abang Dolah kot. Tapi Abang Dolah hari tu pun dia ni Abang Husin kot. Mak dia kata tak apa, tunggu hang beranak, tengok muka siapa-siapa. Tengok-tengok semua ada. Mata Husin, hidung Dolah, mulut usuk. Mak nak buat apa ni mak oi? Allah tahulah mangah oi. Dia letak macam itu. Dan dia tahu apa yang akan berlaku pada kita. Dia tahu orang lelaki-lelaki ni macam mana. Jenis lelaki-lelaki ni tuan-tuan, tak tahu nak habang. Tengok kambing mau dia rogot. Tuan pernah dengar? Rogo kambing. Terpeleok kambing duduk depan rumah. Duduk depan tangga. Tanya dia, awak, rogo orang. Kambing pun dia rogo mangah. Allah. Sebab tu Allah Maha mengetahui. Ikut saja. Tuan-tuan yang saya hormati, malam besok saya di mana Ustaz? Masjid Malau. Loh, saya nak balik Ipoh, besok ada mesyuarat. Pukul 3 petang esok ada di ILP Jitra. Malam di Masjid Malau pula. Rupa hari tak balik tentang rumah. Kemarin 3 malam, 2 malam di Kuching. Habis di Kuching, turun mai pagi tadi di Seberang Perai. Malam ni tempat tuan-tuan. Pagi petang besok ILP Jitra, malam esok Malau. Hari Khamis pukul 9 di Komta Penang. Pukul 3 petang Radio Perak pula. Mana ada balik rumah ni? Tak balik rumah. Tu dia boleh balik-balik tengok rumah besar Allah. Tak tengok orang lah. Nah, sibuk lah. Allahu Akbar. Tu baru ni Ustaz ada orang main Minang tak? Ada orang Minang saya, dia kata dia nak bela saya. Tak apa kak apa. Umur 64. Saya 50. Main Minang atau Ustaz, kau nak jaga Ustaz? Tak apa kau. Saya boleh jaga diri saya. Tak betul ni, ikhlas ni nak tolong Ustaz ni. Tak payah kau, saya kencing manis ada, darah tinggi ada, jantung ada. Tak boleh. Santau ada kau. Tak apa, yang tu yang kau nak jaga tu. Oh sudah tak. Lalah kata isteri tak bagi kau. Minta maaf. Betul Ustaz tak menyesal? Betul tak menyesal. Sungguh tak menyesal. Betul Betul tak menyesal. Tak apa, nak balik. 64. Kalau 24 insya-Allah. Kalau 24 tu insya-Allah, kencing manis ada insulin Ustaz, dia turun lah insya-Allah. Dengar 64 tak apa, mengar rehat dulu lah. Allah, tuan-tuan, saya baca satu hadis Nabi SAW. Ihtazzatil arsh li mauti Sa'd bin Mu'az. Bergegar tiang arasy tu kerana kematian seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'az. Bila dia mati tuan-tuan, arasy bergegar. Masya-Allah. Hebat tang mana ni Ustaz? Bergegar tu bukan nak runtuh, bukan. Bergegar tu riuhnya para malaikat menyambut roh Sa'ad ibn Mu'az. Yang bila dia mati itu tuan-tuan, sampai jadi bergegar arasy. Agak-agak kalau kita mati besok, apa yang bergegar? Cuba fikir tuan-tuan. Sa'ad bin Mu'az, dia masuk Islam 6 tahun je. Dia masuk umur 30, dia meninggal umur 36. 6 tahun saja di Islam. Tapi bila dia mati, Nabi kata apa? Sesungguhnya di dalam kubur itu ada himpitan kubur. Yang lepas daripada himpitan kubur ialah Sa'ad bin Mu'az. Dia tak dihimpit dalam kubur. Allah, hebatnya tuan-tuan. Sebab apa dia hebat Ustaz? Dia hanya 6 tahun Islam.
Kita dah 60 tahun. Dia daripada kumpulan Bani Abdul Ashhar. Bani Abdul Ashhar nama dia. Bila dia masuk Islam, dia pi pada setiap rumah orang di Bani Ashhar. Baik laki, baik perempuan, baik tua, baik muda. Jom Islam, marilah bersama Rasulullah, marilah Islam. Sampai ulama-ulama hadis kata, tidak ada satu pun orang di kumpulan Bani Ashhar yang tidak Islam, melainkan semuanya Islam kerana dakwah daripada Sa'ad bin Mu'az. 24 jam hidup dia cakap Islam, dakwah. Sehinggalah satu hari dia pergi ke Mekah. Dia Islam, dia pergi ke Mekah. Dia tawaf dekat sekeliling Kaabah tu, Abu Jahal tengok dia. Depa ni, Abu Jahal ni nama dia Umayyah. Tapi orang panggil dia Abu Jahal. Depa ni waktu jahiliah dulu, geng. Dia tengok sahabat Nabi ni duk tawaf, dia tahan. Kamu dah Islam sekarang, Sa'ad? Ya. Kamu dah ikut Muhammad sekarang, Sa'ad? Ya. Dia kata apa dekat Abu Jahal? Kalau kamu halang aku tawaf pada Baitullah ini, aku sekat bisnes kamu di Syam. Kalau kamu nak tengok kamu lingkup, sekat aku daripada tawaf. Abu Jahal tak berani usik dia, tuan-tuan. Dan dia berjuang dalam peperangan Khandaq. Dia cedera parah dan dia mati syahid, tuan-tuan. Dan bila dia dikebumikan, apa kata Nabi? Kalau sesungguhnya di dalam kubur itu ada himpitan, tetapi orang yang lepas daripada himpitan kubur ialah Sa'ad bin Mu'az. Kenapa roh dia, kenapa dia begitu mulia di sisi Allah Ta'ala? Tuan-tuan buka di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 111. Surah At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah membeli orang-orang yang beriman akan nyawa mereka, akan harta mereka. Allah berikan kepada mereka syurga. Bi'anna lahumul jannah. Allah ganti harta dan nyawa mereka dengan syurga. Seronoknya, tuan-tuan. Ada bila saya masukkan gambar banner ceramah kita malam ni dalam Facebook saya, ada orang kata, harap-harap carilah dakwah ni kerana Allah, jangan mencari rezeki pula. Sebab Nabi pun cari rezeki ikut lain, tidak melalui ceramah. Oh, dahsyat entah. Saya mengaku saya sedang berbisnes dengan Allah. Saya mengaku, tuan-tuan, saya ceramah ni saya bisnes. Saya bisnes. Macam yang Allah Ta'ala sebut bisnes di dalam Quran. Tijaratan lan tabur. Bisnes yang tidak bankrupt. Ada berapa? 3 kan? Orang yang baca Quran, dia bisnes. Mak buat apa, mak? Mak menega. Nega apa dia baca Quran? Orang yang akan bisnes yang tak akan bankrupt ialah pembaca Quran. Jom tuan-tuan, kita bisnes dengan Allah. Apa dia? Baca Quran. Lagi orang yang bisnes dengan Allah, apa dia? Orang yang bersedekah. Yang tuan-tuan infakkan pada jalan Allah tadi, tuan-tuan sedang bisnes dengan Allah. Tuan-tuan bagi RM10, tuan-tuan bagi RM50, Allah ganti dengan syurga. Mana ada rugi, untung. Bagi RM10 dapat syurga. Bagi gelang dapat syurga. Bagi tanah dapat syurga. Adakah syurga nilainya RM50? Tak. Tapi Allah beli balik dengan syurga. Sebab tu saya kata saya bisnes. Orang yang berdakwah pada jalan Allah ni, dia berniaga. Dia berniaga.
Sebab hari ni ada orang kata, ustaz-ustaz ni penunggang agama, ni cari makan. Betul. Saya cari syurga dengan dakwah. Saya berharap saya mati macam mana Sa'ad bin Mu'az mati dalam dakwah. Sebab saya nak jadi macam yang Nabi pegang, wada'iyan ilallahi biizni. Dia adalah dakwah, dai, pendakwah yang menuju jalan Allah dengan izin daripada Allah. Jom tuan-tuan, kita nak masuk syurga. Tolong jadi apa yang Nabi cakap, wada'iyan ilallahi biizni. Orang yang berdakwah pada jalan Allah dengan izin daripada Allah. Ini bisnes. Saya senang tuan-tuan. Orang panggil tak sihat pun saya kata sihat. Sihat. Sebab apa? Saya mengharap kok mati lagi, aksiden ke apa ke, balik ceramah. Mati tengah ceramah, saya suka. Dulu nak jadi lah. Di Kelantan 6 tahun dulu. Tapi tak mati. Masuk hospital lah. Tapi dalam Facebook kata Al-Fatihah, Ustaz Kazim dah mati. Kalau ikut Facebook, saya zombie ni. Tuan-tuan, jom kita jadi macam Sa'ad lepas siksa kubur. Jom kita jadi macam Sa'ad bin Mu'az, bergegar tiang arash, malaikat nak sambut roh dia. Sebab apa? Sebab dia berjual beli dengan Allah. Berjual beli dalam apa? Dakwah. Dia pergi setiap rumah orang, dia dakwah. Dia bercakap tentang Islam, bercakap tentang Rasulullah, bercakap tentang hukum, sampai orang jatuh cinta pada dia, masuk Islam, tuan-tuan. Nabi suka dengan dia, Nabi sayang pada dia, Nabi doa pada dia. Apa yang telah kita dakwah sekarang? Ada kita dakwah pada isteri kita, ada kita dakwah pada suami kita, pada anak-anak kita, kaum keluarga kita. Kita dakwah, tuan-tuan. Jom kita datang masjid. Siapa datang masjid, rahmat Allah, dakwah ya. Aiman, maghrib nanti ikut ayah ke masjid, malam ni ada ceramah Ustaz Kazim, cukuplah. Kita ada WhatsApp sekarang, WhatsApp kawan, Telegram pada kawan. Jom kita infak, jom kita puasa sunat, jom kita faham hadis. Ajak dalam dakwah kita ni, tuan-tuan, dalam Facebook kita, dalam TikTok kita. Kita jadi penjual agama, menjual untuk syurga. Sebab tu saya aktif dalam TikTok. Sebab kalau saya ceramah malam ni di Padang ke, habis kuat 10,000, 20,000 orang. Dulu mai di masjid 1,000, 2,000 orang, di stadium mai 2-30,000. Lepas PKP tak susah dah nak dapat balik 2-30,000 macam dulu-dulu. Susah. Tetapi kita boleh dapat 1 juta dengan sebab kita masuk TikTok. 1 juta view. Bayangkan. Adik-adik ada TikTok. Tulis dakwah. Amalkan sunat ketika selepas berwuduk. Tulis. 1 apa? 2 apa? Buat 3 minit cukup. Oh, sunat berwuduk dah. Adik-adik buat cara-cara memakai serban yang betul. Tak. Sebab ada pakai serban macam orang keluar hospital, baluk kepala. Hang pakai serban kan luka. Ajak orang. Abang-abang pastikan menutup aurat ketika ke masjid. Bagi yang berjubah, pastikan berbutang. Anda mampu mengubahnya. Tak. Sebab ada yang ke masjid pakai jubah, butang tak ada. Betul-betul dia pakai seluar dalam je. Mai ke masjid. Bila dia tak butang, dia nampak aurat. Nuhak di rumah. Yang semayang pakai jubah. Balik umrah. Tiap-tiap waktu jubah. Isteri kata, ya Allah, pilihan yang tepat. Semayang pakai jubah. Tapi tak butang, mana hoi. Kain pelikat tak ada, seluar jerut tak ada. Betul-betul jubah. Bila dia rukuk, nampak apa? Tenganga lah benda ni. Bila nampak, dia pun nampak. Rasa macam pernah tengok tapi di mana? Batal lah semayang. Dengan sebab adik cerita, berbutanglah. Bila ke masjid, berbutanglah. Bila semayang, pahala dapat. Ini kadang-kadang kita duk share benda tak apa nak faedah.
Begitu sulit lupakan rehan. Apa benda? Jom kita jadi pendakwah. Saya suka malam ni dia orang buat live malam ni. Berjuta boleh tengok ni. Satu dunia. Tapi ada juga tak bagus kat depa ni. Orang tak main masjid. Mak tak main masjid, mak tak payah, mak tengok Facebook sama. Nampak tuan. Lama-lama tu imam aja. Tu imam duduk dalam bilik tengok Facebook tuan. Padahal ustaz duduk depan dia hang cokoh lah tengok dak. Duduk tengok. Tu tang situ pula risiko dia. Tapi apa yang depa buat ni tuan-tuan ni? Besar pahala ni. Satu dunia tengok ni. Jom kita ambil jalan dakwah yang begitu luas. Jangan hanya di masjid je. Saya ceramah atas kapal terbang kan. Hak pengemugari duk buat pengumuman tu. Kita akan mendarat sebentar lagi. Tegakkan tempat duduk anda, pastikan anda memakai tali keledar dan sila buka penutup cahaya tingkap anda dan tandas tidak boleh digunakan buat masa ini. Nampak tu? Pramugari duk cakap. Saya bercakap tang situ. Ambil mikrofon dia, saya bercakap. Tuan-tuan yang saya hormati, alhamdulillah. Pramugari duduk sebelah. Pakai baju ketat, belah duduk sengit. Begitu. Nak gerak buah tak boleh. Saya pula berdiri, saya tengok dia. Tak tengok macam bazir pula tu. Atas kapal terbang kita dakwah dek. Saya ceramah di laut. Atas laut, atas kapal berdakwah. Dalam masjid berdakwah. Jom kita jadi pendakwah. Sebarkan sunnah Nabi. Sebarkan kecintaan Nabi. Sebarkan apa benda yang haram. Bagi tahu pada orang, ni haram. Sampai saya sebarkan dakwah dalam filem, tuan-tuan. Dulu saya tak berlakon filem. Banyak orang ajak saya berlakon, saya tolak. Tapi baru ni saya terima lah. Sebab saya nak cerita. Saya nak buat supaya kru filem sembahyang. Saya nak buat supaya pelakon filem tutup aurat. Saya nak mereka ni ikut skrip yang ada ajaran agama. Tak terpesong daripada ajaran agama. Kita banyak kutuk orang. Haram, haram, haram. Yang halal mana? Habang lah. Kita selalu kata, dosa, dosa, dosa. Tapi hang tak nak tegur. Inilah dakwah tuan-tuan. Nabi Muhammad sampai macam tu berdakwahnya. Nak bawa kita ni masuk syurga. Jadi kalau kita tolak Nabi Muhammad, yang rugi bukan Nabi, yang rugi adalah kita. Jadi saya pun nak tumpang juga menara tuan-tuan, saya pun nak tumpang bilik jenazah dengan pagak di kubur tuan-tuan tu. Pilah sedekah tuan-tuan buat jenazah tu. Di sekolah saya buat bilik jenazah. Buah ekor ni tuan-tuan. Tempat menunggu anak beranak duk tunggu. Tempat mereka nak baca Quran. Tempat mayat nak dimandikan. Tempat mayat nak dikapan. Saya buat selesa tuan-tuan. Selesa buat. Sampai saya kata, siapa yang mati nak diuruskan jenazahnya, main di sekolah saya. Percuma. Van mayat percuma, apa pun percuma. Bukan semua orang ada duit tuan-tuan nak uruskan mayat. Mayat sebatang kara ni nak urus di mana? Jadi kita tak tahu bila kita sedekah nanti buat tempat pengurusan mayat, silap-silap hari bulan satu keluarga kita dimandikan di situ. Seorang. Betapa banyaknya pahala kita. Buka surah At-Taubah ayat 111. Cerita tentang orang yang bisnes dengan Allah. Saya pun bisnes dengan Allah. Saya sebagai pendakwah. Saya nak cari syurga dengan berdakwah. Saya tak fikir duit tuan-tuan ni. Orang bagi sagu hati, saya ambil. Orang tak bagi sagu hati, habis ceramah, saya balik. Orang bagi sagu hati tapi tak cukup, tak apa. Jemput lagi, saya tak main dah. Bukannya susah nak hidup ni tuan-tuan. Jadi untuk masjid ni saya infakkan RM1,000 untuk pembinaan bilik mayat nanti, mudah-mudahan pahala pun sampai pada saya, mak saya, bapak saya, insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa malam besok di Malau, Masjid Malau. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Kalau nak balik pun nak buka banyak. Dan sekalian, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada semua orang Jitra, orang kampung dan juga kampung Lubuk Kawak yang pada malam ini telah menyumbang RM4,028. Alhamdulillah, takbir. Mudah-mudahan menjadi jariah kita untuk kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat menjayakan majlis kita pada malam ini. Semua yang mendoakan, mudah-mudahan majlis kita pada malam ini berjalan dengan lancar. Daripada petang tadi Datuk hujan tadi, kami pun duduk seriau. Malam ni tuan-tuan duduk di luar ni ke mana, walaupun kita sedia kursi, duk risau juga pun dia lanjut sampai ke malam. Tapi Alhamdulillah, berkat doa tuan-tuan semua, malam ni cuaca pun baik, kita pun dapat hidup dalam suasana yang baik. Mudah-mudahan majlis yang seperti ini, insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Kita doa mudah-mudahan Datuk Ustaz Kazim Ilyas diberikan keafiatan, umur yang barakah. Mudah-mudahan insya-Allah kita boleh jumpa main lagi insya-Allah. Jadi sekian sahaja daripada kami. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Bismillah.